Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam sembang kopi AA. Baru-baru ni ahli parlimen Perikatan Nasional ada buat pengumuman yang dia menyokong kerajaan perpaduan tapi masih setia dengan parti. Ma- Macam mana tu kiranya? Boleh doktor komen sikit? Okey, ini di antara salah satu kejutan-kejutan yang kita ada dalam parlimen kita lah, ahli parlimen daripada PN. Pertama dulu kita ada daripada Ketiri, dah tutup kedai, dah tutup office, tak mampu nak bayar. Yang ni pula, Kuala Kangsar pula, dia katakan sokongan kepada kerajaan perpaduan padahal dia pembangkang. Tapi dia setia kepada parti Bersatu. Agak unik, tapi di Malaysia dia berlaku. Malaysia boleh. Saya melihat ini sebagai satu test dos ataupun presiden untuk melihat tentang cara Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menangani dan juga handling isu begini. Pertama, dari segi jumlah undi, baguslah kita dapat 2/3. Tapi dari segi demokrasinya agak pelik sikit kerana tak ada dalam dunia. Saya setia pada parti, dia pembangkang tapi saya menyokong kerajaan. Parti pembangkang menyokong kerajaan. Tentu sekali alasan dia nak dapat peruntukan kepada peruntukan parlimen lah. Dan apakah ini jujur? Apakah ini prinsip? Saya tak kata tebuk atap. Ini dia ahli atap tu. Kalau dulu kita tebuk atap, dia melanggar dari segi tata etika kepercayaan rakyat yang memberi undi kepada dia. Tapi kali ini dia bukan tebuk atap, dia ahli atap tu. Ini special lah. Saya pun nak tengok juga bagaimana tindakan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Apakah dia akan memberi peruntukan seperti, dan malah ada pula cerita di sebalik itu bila Ketua Pembangkang mengatakan bahawa ada ugutan dan sebagainya terhadap kerajaan perpaduan. Ini semua bukan perkara main. Ini perkara serius. Dan ini melibatkan integriti kerajaan perpaduan, integriti Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita. Bagi saya, ia tidak boleh berlalu begitu saja. Siasatan harus dibuat dan tentunya perlu ada laporan polis dibuat. Kerana ini melibatkan pertuduhan terhadap kerajaan perpaduan, the government of the day, dan kepada pihak-pihak tertentu. Dan saya rasa inilah kecelaruan politik yang tidak harus kita biarkan begitu saja berlalu. Dan saya harap saya menunggu masa untuk kita lihat bagaimana keadaan ini dipermainkan. Kalau dulu kita ada kerajaan 22 bulan, lepas tu Sheraton, langkah Sheraton, dan saya pun tak setuju sebenarnya bila kita juga nak tukar kerajaan kepada Mahyudin Yassin, dah tukar lagi kepada Ismail Sabri. Ini semua politik merapik yang berlaku dalam Malaysia. Sebagai rakyat biasa, sebagai bekas YB dan juga sebagai insan ataupun pemimpin kerdil, kita berhak untuk menyuarakan. Dan janganlah bermain dengan perkara-perkara seperti ini, kerana ini melibatkan sentimen kepercayaan rakyat dan juga integriti kepada kerajaan perpaduan. Tapi kita tak tahu, mungkin ada 5, 7, 10 lagi pembangkang yang akan mengikut jejak Kuala Kangsar. Dan tentu sekali kita dapat kerajaan yang kuat kononnya. Kerana nak kata kuat pun tak adalah kuat. Ini janji. Ini siapa-siapa boleh janji. Saya menyokong kerajaan perpaduan. Dah dapat duit. Apakah dalam bila ada apa-apa undian kritikal, kita dapat buktikan. Kalau angkat tangan, okeylah. Kalau suara okeylah. Tapi kalau undi rahsia, kita tak tahu. So bagi saya ini harus kerajaan perpaduan juga harus meneliti agar kepercayaan rakyat yang telah mula yakin kepada kerajaan perpaduan tidak tercemar. Dan pada kriteria pula, saya rasa
ini sesuatu yang memalukan MP Perikatan Nasional ataupun daripada PAS bukan saja memalukan diri dia, memalukan sistem demokrasi parlimen kita, dan satu dunia memerhatikan. Tak ada dalam dunia orang dah jadi wakil rakyat, tak mampu nak bayar sewa, saya tak mampu nak bagi orang sedekah, saya tak mampu. Ini semua bagi saya wake up. Tunjukkan bahawa negara kita ni negara yang maju, bukan ke arah ke belakang macam zaman Jepun pula bila kita kembali. So bagi saya ada baik ada buruknya, dan bagi saya banyak lagi penumpuan harus diberikan oleh ahli parlimen terhadap bajet, terhadap pelaksanaan harga barang, terhadap US dollar yang semakin naik dan sebagainya. So perkara-perkara ini dia harus ditangani dengan teliti supaya imej kerajaan perpaduan dan keyakinan rakyat masih di tahap yang baik. Itu je.